Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat 23, 24 dan 25 di surah Yasin. Kalau tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, boleh buka jilid yang ke-8, muka surat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idza lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah mengkehendaki kemudaratan terhadapku, nescaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya, aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dalam tafsir Ibn Katsir, Al-Hafiz Ibn Katsir menghuraikan, maknanya kat sini, jika Allah SWT yang Maha Pemurah mengkehendaki kemudaratan terhadapku, nescaya syafaat mereka tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan aku. Iaitu Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain daripada Allah ni tidak memiliki sedikit pun urusan untuk menyelamatkan aku dan beri kebaikan kepadaku. Seandainya Allah Taala mengkehendaki keburukan bagiku. Inilah yang dapat kita perhatikan dalam surah yang lain, contohnya surah Al-An'am ayat ke-17, dan inilah teknik bagaimana kita memahami Al-Quran dalam tafsir Al-Mawdu'i sebagai contohnya. Iaitu fala kashifa lahu illahu, maka tidak akan ada sesiapa pun dapat menghilangkannya selain daripada dia sahaja. Jadi maknanya bahala-bahala yang kamu sembah ni tak akan mampu menolak dan mencegah terjadinya semua perkara ni, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkan aku daripada apa yang aku alami. Demikianlah kalau kita lihat, kalau Allah nak mengkehendaki satu perkara yang berlaku kepada hamba-Nya, katalah satu benda yang tidak disukai olehnya, kematian contohnya, penyakit contohnya, na'udzubillahi min zalik, kita mohon kepada Allah Taala, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhab bis sayyiati illa anta wa la hawla la quwwata illa bika. Seperti yang telah kita pelajari, bila muncul satu idea tidak baik ataupun satu perkara yang menakut-nakutkan kita, yang kita sebut dalam bab tasya'um ini, dalam bab tatayur yang lalu, bila timbul satu perasaan yang tidak elok, rasa tak seronok, kita mohon kepada Allah. Kalau kita terpaksa makan di satu tempat, sedangkan tempat itu mungkin ada wabaknya, mungkin ada orang yang sakitnya, kalau kita pergi sembahyang sebagai contohnya, orang yang bersembahyang dengan kita itu mungkin bersihnya, batuknya, sesemanya, sedangkan hari itu hari Jumaat, bukan senang untuk kita beralih tempat, kan? Maka antara doa yang Nabi ajar kita untuk amalkan, doa ini seperti daripada kitab Azkarul Azkar oleh Imam Suyuti. Patut tuan-tuan memiliki kitab ini, bahawa Nabi mengajar kita, Bismillah siqatan bika wa tawakkulan alaika. Bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaih. Bismillah siqatan billah wa tawakkulan alaihi. Ya Allah, dengan namamu aku meyakini segala usaha ini daripadamu juga datang kebaikannya, dan aku bertawakal kepadamu. Dah kita terpaksa berada dalam situasi seperti itu. Kita naik bas contohnya, naik kapal terbang, berjiran dengan orang yang sedang tidak begitu sihat. Kita nak makan, kalau kita tak makan nanti tak kena pula, dan orang bersama dengan kita itu sedang berpenyakit contohnya. Maka kita pohon kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, billah wa tawakkulan alaihi. Allah, aku yakin denganmu, rahmatmu, kasih sayangmu, aku tawakal saja kepadamu, aku tak boleh nak menyelamatkan diri aku dalam situasi seperti ini. Maka ayat ini mengajar kepada kita atas lisan Habib yang sedang berdakwah. Bahasa yang beliau gunakan begitu mudah untuk faham, iaitu kalau Allah mengkehendaki satu ujian berlaku dalam hidup, tak ada siapa boleh menghalang. Orang yang paling dekat dengan manusia yang sakit itu, apa dia boleh buat? Boleh dijamin orang itu sembuh. Dia doktor pakar sekalipun. Orang yang merawat sakit, yang kena rawat pun sakit, pembuat ubat pun sakit. Orang yang merawat pun boleh mati, yang beri ubat pun boleh mati, yang merumuskan rawatan pun boleh mati, yang tinggal hanya Allah SWT sahaja. Maka orang paling dekat dengan orang yang sedang mengidap penyakit ini boleh datang, dia boleh berkata, sihan, Allah Akbar, Allah sembuhkan, sungguhnya saya bersama dengan awak, inna qalbi indak, Allahumma ak, Allah bersama hati saya bersama awak sebenarnya. Tapi bila dia menemani kita di hospital, dia yang lebih kuat berdengkur daripada pesakit, boleh berlaku demikian juga. Jadi kalau kat negara-negara bukan Islam, mereka hantar bunga-bunga sebagai contohnya, boleh buat lebih daripada itu tak? Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan. Beliau berkata yang kata-katanya sangat menarik, iaitu buatlah apa yang kalau kau nak buat dalam hidup, aku akan bertanggungjawab terhadapmu. Aku, ini kata-kata orang kepada seseorang yang lain sebagai contohnya, bahawa dia kuat, dia ada pangkat, dia ada harta, buat apa saja, tak apa-apa, saya sokong awak, saya bantu awak.
Jangan tuan-tuan, kita nak buat satu benda tu kena ingat bahawa Allah SWT ada hukum di sisi Allah, benda tu halal ke haram ke. Jangan di mana ada fulus semuanya lulus. Bahawa kita kena ingat dalam hidup ini kata-kata yang dikemukakan oleh Imam Al-Hasan, innallaha yamna'uka min Yazid, Allah boleh menahan kamu daripada kejahatan orang bernama Yazid. Contohnya, dahulu kala mereka beranggapan bahawa Yazid bin Muawiyah ni, anak kepada Muawiyah ni, ada melakukan kesalahan, ada kesilapan. Lakin Yazid la yamna'uka min Allah. Bahawa innallaha yamna'uka min Zaid, min Yazid. Allah SWT boleh menghalang kamu daripada Yazid, tapi Yazid tidak boleh menahan kamu daripada Allah SWT. Artinya, siapa saja dalam hidup ni, kalau kita lihat dia berkuasa, dia berkemampuan untuk melindungi kita, kita yang merasakan demikian, sebenarnya Allah tidak akan dapat dihalang oleh sesiapa pun. Maka inilah ayat yang dimaksudkan oleh Allah SWT yang disebut di atas lisan Habib An-Najjar, bila beliau mengingatkan, attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Ada patut aku mengambil Tuhan-Tuhan daripada Allah yang bersifat dengan Rahman, yang kalau dia mengkehendaki untuk aku satu kemudaratan, tak ada siapa pun dapat membantu menyelamatkan aku, dan tidak pula dapat memberi syafaat kepada aku. Ini kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini merupakan satu bentuk uslub yang dipanggil bila Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Mereka tidak dapat menyelamatkan aku dan tak dapat beri syafaat kepada aku dan tak dapat menyelamatkan aku. Ini bab ataf al-khas al-am. Kerana inqaz ini menyelamatkan lebih umum daripada ighna'i syafa'ah. Jadi ighna'i syafa'ah itu satu bahagian daripada al-inqaz. Ini nak menunjukkan kepada kita bahawa sesiapa sahaja yang kamu harap, kamu sembah itu, takkan mampu untuk memberi syafaat kepada kamu, memberi bantuan kepada kamu, memberi pelepasan kepada kamu. Dia tidak mampu untuk menyelamatkan kamu langsung. Jadi janganlah kamu menyangkakan bahawa yang kamu sembah ini akan memberi bantuan kepada kamu. Tidak. Penyakit-penyakit berlaku sebagai contohnya, siapa yang akan menghilangkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang bernama Husain, bapa kepada Imran ini, yang mana beliau merupakan seorang pemuka, dihormati oleh orang-orang Quraisy, datang berunding dengan Nabi supaya mengiqna'kan Nabi supaya Nabi meninggalkan Islam, meninggalkan dakwah itu, supaya meninggalkan kerja Nabi yang menyebabkan orang-orang musyrikin marah kepada baginda SAW. Maka bila Nabi berdebat dengan Husain ini, Nabi kata kepadanya, wahai ammi, pakcik, kalau berapa orang Tuhan yang pakcik sembah? 6 di langit, 1 di bumi. Kalau hujan tak turun, yang mana yang diminta? 6 di bumi, 1 di langit. Kalau hujan tak turun, mana yang diminta? Jawapannya yang di langit itu. Kalau seseorang itu berkahwin tak dapat anak, dengan mana yang diminta? Di langit itu. Kalau sakit, dengan siapa diminta? Dengan langit itu. Nabi SAW menyatakan, apa faedah yang 6 yang disembah itu? Nabi SAW telah pun mengajar kepada Husain ini doa, iaitu Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, ya Tuhan, beri ilham kepadaku untuk melakukan kebaikan, petunjukmu, dan selamatkan aku daripada kejahilan diriku sendiri. Kembali dalam ayat ini, bila diperhatikan debat yang dikemukakan oleh Habib ini, nampaknya tidak berkesan kepada kaum yang ingkar. Mereka menyadari kebaikan-kebaikan itu, kebaikan yang ada pada mengikuti dakwah yang dikemukakan, tetapi mereka menolaknya. Kata Habib lagi, inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalaulah aku melakukan apa yang kamu lakukan, aku ni berada dalam kesesatan yang nyata. Aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sedang aku tahu kebenaran, mengapa aku tidak mengikutinya? Inni amantu rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu, maka dengarlah kata-kataku ini. Ini merupakan kata-kata pujukan daripada istimalah. Maknanya satu bentuk usaha untuk memujuk lagi. Selepas berbagai-bagai bukti dikemukakan bahawa kebenaran berpihak pada utusan-utusan ini, kemudian Habib masih lagi berkata, kalau aku menyembah Tuhan-Tuhan macam kamu ni, aku ni memang sesat sangatlah, aku ni memang teruk sangat. Sedangkan dia telah menyembuhkan aku dari penyakit, dia mengajar aku, dan utusan ni tidak mengambil apa-apa upah atas kerja dia lakukan. Lalu bila Allah menyatakan, ini amantu rabbikum fasma'un, sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, iaitu Tuhan yang telah kamu kufuri, maka dengarlah pengakuan keimananku, dengarlah perkataanku. Boleh jadi yang diajak berbicara oleh Habib Najjar dalam konteks saya ini adalah para nabi, para rasul yang diutuskan, yang telah kita ceritakan sebelum ni, Sadiq, Saduk dan juga Syamun itu, ataupun Shalom itu. Ada perbezaan nama-nama yang dikemukakan. Maka ini merupakan satu kata-kata terakhir, dan selepas itu kita dapat lihat ayat ke-26, Allah menyatakan, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dan di sini ditutup tirai, kata Syed Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran, bahawa pendekatan Al-Quran dari uslubnya dipanggil sebagai ijaz. Ijaz ni berarti bagaimana pendekatan yang dibawa oleh Allah SWT ni, al-ijaz fil qasas wal anba, iaitulah bila dibawa kisah seperti ini tidak disebut lanjut. Tapi bagi kita orang beriman yang memahami kesinambungan ayat dan juga tanasub di antara ayat ini, maka kita dapat faham bahawa di sini ada satu kisah yang dihilangkan kerana telah difahami dari sudut siaq al-ayah. Kita dapat faham daripada konteks ayat ini bahawa Habib dan juga
kata nabi-nabi yang diutuskan atau utusan-utusan Allah ini telah pun dibunuh. Terus Allah terus masuk kepada bab menceritakan qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Maka Habib berkata, ya Allah, alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui. Jadi kata para ulama tafsir seperti riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, bahawa Habib ini merupakan Habib dan juga nabi-nabi ini merupakan ashabur ras yang kisahnya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang lain, iaitu di sini para utusan yang terdiri pada Habib dan nabi-nabi ataupun utusan-utusan bertiga itu, maka mereka telah mengungkapkan persaksian kekal dalam keimanan dan mengajak mereka untuk bertauhid dan juga berakidah yang benar. Dengarlah perkataanku agar nanti kamu akan diselamatkan oleh Allah, diampunkan olehnya, diberi pada kamu keberkatan dalam hidup. Tapi semua itu tak dipedulikan. Maka datang ayat yang ke-26 seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT di sini, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan keampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang dimuliakan. Jadi bila Allah menyatakan di sini, berarti Habib dan juga sekalian orang yang mati syahid memperjuangkan Islam, mereka tidak mati dalam arti kata yang kita fahami, tapi mereka ini dimuliakan oleh Allah SWT. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan kamu menyangkakan orang yang mati syahid itu mati, sebenarnya mereka hidup di sisi Allah SWT. Mereka diberikan rezeki dari bagai-bagai ini. Jadi Allah telah menghilangkan daripada Habib dan juga sekalian para syuhada ni segala kedukaan dunia. Kata Mujahid, dikatakan kepada Habib, masuklah ke dalam syurga. Seruan ini terjadi selepas dia dibunuh. Syurga ni adalah huraian di kalangan para ulama'nya, apakah ia merupakan syurga yang pernah dimasuki Nabi Adam dan Hawa yang terdahulu, ataupun ia merupakan syurga yang dimaksudkan dinampakkan kepada seseorang itu bila layak untuk masuk syurga, akan digembirakan dia ketika di barzah lagi bahawa ini tempat kamu, maq'aduka minal jannah, ini tempat kamu di akhirat sana. Yang mana satu dimaksudkan di sini? Ada huraian yang dikemukakan oleh para ulama. Jadi masuk dalam syurga merupakan satu ucapan yang Allah telah berikan kepada seseorang sebagai satu berita gembira di atas amal salih yang dilakukan. Maka ketika dia melihat ganjaran yang dikemukakan oleh Allah itu, dia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Ya Allah, adakah kata-kata seperti ini kata-kata seorang Nabi, kata-kata seorang manusia? Itu sebab di kalangan mereka yang pakar bahasa Arab terdahulu, ketika mereka mendengar ayat seperti ini, mereka mengatakan ini bukan kata manusia. Takkanlah ia merekodkan satu benda yang kita tak nampak. Allahu Akbar, Masya Allah. Nanti saya akan huraikan kepada tuan-tuan dan kuliah akan datang apakah yang dimaksudkan syurga di sini dan bagaimanakah hebatnya uslub Al-Quran ketika khitab kepada kita bahawa ia menceritakan satu benda yang bersifat ghaib yang telah disebut dalam ayat yang terdahulu. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.